Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini saya akan membentangkan tajuk Hurmatul Masal Mushaf dalam Fiqhul Kitab. Nama saya Muhammad Atif bin Zulkhibri di 193120117. Dan rakan saya Aina Farhanah binti Ramli di 1931184. Saya bermula dengan surah Al-Waqi'ah ayat 75 hingga 79. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu lakhasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Maka aku bersumpah demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran, dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Kalaulah kamu mengetahuinya, bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan pimpinan, yang tersimpan dalam kitab yang cukup terpelihara, yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk yang diakui bersih suci. Kita bermula dengan tajuk Al-Tahlilul Lafzi. Okey. Bimawaqi'un nujum, al-mawaqi'u jama'a mawqi'u wa huwa al-musqatu alladhi yasqatu fihi syai'. Qala fil lisan wal mawqi'u wal mawqu'ah mawdi'ul wuqa' wa yuqalu waqa'a syai' mawqi'uhu wa mawaqi'ul ghais musaqatah. Wal muradu bimawaqi'un nujum mawadi'uha wa manaziluha min burujiha falikulli najmi mudari yadur fih wa mawdi'u la yata'addahu kullun fi falakin yasbahun. Al-Anbiya 33. Al-maknun al-mustawwiru qala ta'ala ka'amsalil lu'lu'il maknun. Al-Waqi'ah ayat 23. Wal muradu annahu masunu mustawwiru an ghairil malaikatil muqarrabin la yattali'u alayhi min sawahim aw masuna mahfuz 'an at-tabdil wa at-taghyir bihafzillahi ta'ala lahu. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hajj ayat 9. Qala Ibnu Abbas huwa al-lawhul mahfuz wa qala Mujahid wa Qatadah huwa al-mushaf allazi fi aydina. Al-mutahhirun al-malaikatul athhar aw al-mutahhirun min al-ahdas min al-janabah wal bul wal gha'it wa ashbahiha mimma yamna'u min as-salah wal muradu 'ala as-sani annahu la yamassu al-Qur'an illa at-tahir min al-janabah wal hadas. Al-mudhinuna mutahawwiruna mukazzibun. Qala al-Qurtubi wal mudhinu alladhi zahirahu khilaf batinah ka'annahu shabbahu bid-dahni fi sahulah zahirahu wa lihaza yuqalu lirrajul mutahawinu aw mutalayin fi amr ad-din mudahin annahu yalinu janibah. Qala fil lisan wal madahinah wal idhan al-masani'atu wal lin wa qila al-madahinatu izharu khilafu ma yudammir. Balaghatul halqum ayyu balaghatun nafs أو الروح الحلقوم ولم يقتدم لها ذكر لدلالة الكلام عليه ولأن المعنى المعروف وأنشد في ذلك. أموي ما يغني السر عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر وبست الجبال بسا. الواقعة يا 5. أي محاسبين مجازيين بأعمالكم مأخوذ من دان بمعنى جاز ومنه الحديث الشريف أعمال ما شئت كما تدين تدان أي كما تفعل تجزى. وقال ابن قتيبة غير مدين أي غير مملوك. وقال مقهور
من قولهم دانت له بالطاعة. وقال الفراء دانت أي ملكته وأنشد للحاطئة لقد دينت أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطاحن. ترجعون الروح إلى الجسد. والمعنى إن حجدتم إله الذي يحاسبكم ويجازيكم فهل تردون هذه الروح إلى الجسد فإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر بيد الله تعالى. Okey. Penjelasan ayat secara lafziyah. At-tahlilul lafzi, penjelasan ayat secara lafziyah. Mawaqi' an-nujum. Perkataan mawaqi' adalah bentuk jamak kepada mawqi' yang bermakna benda yang jatuh. Di dalam al-lisan dijelaskan bahawa perkataan al-maqi' atau al-mawqu'atu maknanya ialah tempat jatuhnya sesuatu. Oleh itu perkataan waqa'al syai'u mawqi'uhu dan mawaqi' al-ghais maknanya ialah tempat jatuhnya. Adapun yang dimaksudkan dengan mawaqi' an-nujum ialah tempat beredarnya bintang-bintang. Setiap bintang memiliki tempat peredarannya sendiri dan tempat peredaran tersebut tidak pernah bersentuhan dengan yang lainnya. Firman Allah Subhanahu wa taala kullun fi falakin yasbahun. Yang ini tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing, yang ini di angkasa lepas. Anbiya 33. Maknun maknanya ialah terpelihara. Allah Subhanahu wa taala berfirman ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Al-Waqi'ah ayat 23. Maksudnya Al-Quran terjaga dan terpelihara daripada selain malaikat yang tidak dapat dilihat oleh selain mereka, atau terpelihara dan terjaga daripada penukaran dan perubahan dengan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman Inna nahnu nazzalna 'ala dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Surah Al-Hajj ayat 9. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, maksudnya ialah di Lauh Mahfuz, dan Mujahid dan Qatadah berpendapat bahawa Al-Quran tersebut ialah yang ada di tangan kita sekarang ni. Al-Mutahharun maknanya ialah malaikat yang suci atau mereka yang suci daripada hadas, seperti junub, kencing, kotoran dan sebagainya yang menghalang seseorang itu untuk solat. Okey, maknanya kedua-duanya ialah bahawa Al-Quran tidak dapat disentuh kecuali oleh orang yang suci daripada junub dan hadas. Mudhinun artinya pendusta. Pendusta Al-Qurtubi menyebutkan bahawa ciri-ciri orang ini ialah bahagian luarnya tidak sama dengan yang di dalamnya, dan orang ini mirip seperti minyak yang mudah dikenali luarnya. Oleh itu orang yang meremehkan dan memudahkan agama disebut sebagai mudahin. Dijelaskan di dalam Al-Lisan, arti al-mudahanan atau al-idhan ialah menganggap mudah sesuatu. Ada juga yang mengatakan bahawa makna mudahanah ialah menampakkan sesuatu yang tersembunyi. Balaghatil halqum, maksudnya ialah nafas dan ruh sudah sampai di kerongkong. Perkataan ini tidak dijelaskan kerana maknanya sudah diketahui. Mudinin, maksudnya ialah diberi ganjaran dan balasan atas perbuatan kamu. Asal kata ini adalah dana yang memberikan ganjaran. Hadis Nabi SAW menyebut i'mal ma syi'ta kama tadinu tudanu. Kerjakanlah sebagaimana yang akan kamu inginkan, kerana seperti apa yang kamu perbuat, demikianlah kamu akan diberi balasan.
Ibnu Qutaibah menjelaskan bahawa maksud daripada perkataan ghairu mudinin ialah tidak dimiliki. Perkataan ini diambil daripada perkataan danat lahu bitta'ah. Dia diberi ganjaran atas ketaatannya. Al-Farra' berpendapat bahawa danatu adalah dia memiliki sesuatu. Tarijunaha maksudnya ialah kamu mengembalikan roh yang sudah keluar kembali ke jasad. Makna perkataan pada ayat ini ialah jika kamu mengingkari Tuhan yang telah memberikan ganjaran atas amalan kamu, kenapa tidak kamu kembalikan saja roh kamu ke dalam jasad? Jika kamu tidak sanggup melakukannya, maka seluruh kekuasaan berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kita masuk bab wajhul irtibat bil ayati sabiqah. Zakar Allah Subhanahu wa ta'ala fil ayati sabiqah al-adillah wal barahin 'ala al-wahdaniyah wa 'ala al-ba's wan nushur. Summa a'qabu dhalika bi zikri adillati 'ala an-nubuwah wal musaddir al-risalah. وصدق هذا القرآن الذي نزل على الخاتم المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فكان معجزة خالدة له على مدار الزمان. وقد بين تعالى أن هذا القرآن ليس كما يزعم المشركون من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم وإنما هو التنزيل الحكيم العليم. وقد أقسموا على ذلك بهذا القسم العظيم. وهذا هو الوجه الارتباط بين الآيات السابقة وبين هذه الآيات الكريمة. وجه الارتباط بالآيات السابقة, hubungan ayat dengan ayat sebelumnya. Di dalam ayat-ayat sebelum ini disebutkan bukti-bukti dan data tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, adanya hari kebangkitan Ba'as dan perhimpunan di mahsyar. Kemudian disusuli dengan menyebutkan bukti-bukti kebinasaan serta pangkal risalahnya. Kemudian disusuli dengan menyebutkan bukti-bukti kebinasaan serta risalahnya. Tidak terlupakan adalah kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad bin Abdullah yang sekaligus merupakan mukjizat untuk sepanjang masa. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahawa Al-Quran bukanlah karangan Muhammad sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, tetapi Al-Quran adalah betul-betul diturunkan daripada Zat yang hakim dan alim, maha bijaksana lagi maha tahu, yang penurunannya diatur secara bertahap dalam pembahagian yakni waktu dan kondisi yang munasabah dan agung. Inilah yang merupakan keterkaitan ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelumnya. Seterusnya kita akan masuk dalam tajuk al-ma'na al-ijmali. Yaqulu jalla sana'uhu ma ma'nahu fala uqsimu bimawaqi'in nujum la uqsimu bihazihi al-aflak لا أقسم بموادعها ومنازلها بمدارتها التي تدور فيها فإن الأمر أوضح وأجلى من أن يحتاج إلى القسم والقسم بها لو علمتم شيء عظيم لما فيه من الدلائل الباهرة على قدره خالقها جل وعلا. ومع ذلك أقسم بأن هذا القرآن كتاب الكريم ليس بسحر ولا كهانة وليس بمفترى بل هو تنزيل الحكيم العليم في كتاب مصون عند الله تعالى محفوظ عن الباطل محفوظ عن التبديل والتغيير. وهذا الكتاب العزيز لم تتنزل به الشياطين فالشياطين لا تمس هذا الكتاب المكنون في علم الله وحفظه وإنما تنزلت به الملائكة الأطهار ولا ينبغي أن يمسه إلا من كان مثلهم
كان مثلهم طاهرا لأنه كلام رب العزة جل وعلا ومن تعظيم كلام الله أن لا يمسه إلا من كان طاهرا مطهرا. أفبهذا القرآن أيها الناس تكذبون وتكفرون وتجعلون شكر النعمة أنكم تنكرون فضل الله منعم المتفضل عليكم. فماذا أنتم فاعلون حين تبلغ الروح الحلقم وتنفقون في المفرق الطريق المجهول؟ هل تملكون العودة إلى الدنيا أو دفع الموت عنكم أو تستطيعون أن تردوا إلى أحد روحه بعد أن تنفصلوا عن الجسد؟ فلو كنتم غير محاسبين أو كان الأمر كما تقول لا حساب ولا جزاء ولا بعث ولا نشوز فأنتم حينئذ طلقاء غير مدين ولا محاسبين فدونكم إذن فلا ترجعوها وقد بلغت الحلقم لتردوها عما هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء وأنتم حولها تنظرون وملائكتنا أقرب إليها منكم ولكن لا تبصرون وهي مادية إلى الدينونة الكبرى وأنتم ساكنون عاجزون وهناك تلقون الجزاء الأوفى من أحكم الحاكمين. Okey. Makna ijmali, huraian ayat secara umum. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah demi tempat-tempat dan masa-masa turunnya bahagian-bahagian Al-Quran. Waqi'ah ayat 1. Maksudnya falak, garis edar bintang-bintang, sehingga dengan demikian sudah cukup jelas daripada bersumpah. Akan tetapi di sini penggunaan sumpah adalah untuk menunjukkan besarnya masalah tersebut. Itu kerana di dalamnya terkandung bukti-bukti yang agung atas kekuasaan penciptanya. Maka dengan sumpah ini jelas sekali menunjukkan bahawa Al-Quran adalah kitab yang besar, mulia, bukan sihir, bukan buatan dukun dan bukan yang diada-adakan. Tetapi Al-Quran adalah berasal daripada zat yang maha bijaksana lagi maha tahu, yang tertulis dalam kitab yang terpelihara di sisi Allah Subhanahu wa taala, terjaga daripada kebatilan dan terpelihara daripada perubahan dan pergantian. Kitab Al-Quran ini tidak dibawa oleh syaitan kerana syaitan tidak pernah dapat menyentuhnya. Al-Quran dibawa oleh malaikat yang suci dan memang tidak layak tersentuh melainkan oleh tangan-tangan suci layaknya malaikat itu. Kerana ia adalah kalamullah, zat yang maha suci. Untuk itu, demi menghormat Al-Quran itu selayaknya yang menjamah atau menyentuhnya adalah orang-orang yang suci. Jika demikian, apakah kamu sekalian wahai manusia akan mendustakan dan kufur terhadap Al-Quran ini? Apakah kamu akan menjadikan syukur nikmat itu dalam bentuk pengingkaran kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kamu? Lalu apa yang hendak kamu lakukan jika nyawa tersebut sudah berada di kerongkonganmu dan sekarang ini kamu sudah berada dalam persimpangan jalan yang tadinya masih gelap itu? Mungkinkah kamu dapat kembali ke dunia ataukah sanggup menolak datangnya maut? Sanggupkah kamu mengembalikan ruh ke dalam tubuh? Jika benar anda tidak akan dihisab atau seperti yang kamu katakan, tidak ada hisab, tidak ada pembalasan, tidak ada hari berbangkit dan tidak ada perhimpunan, maka sekarang kamu adalah bebas, tidak terikat dan tidak dihisab. Untuk itu, kembalikanlah roh anda yang sekarang sudah diambang pintu. Sebentar lagi ia akan pergi justru untuk memenuhi panggilan hisab dan pembalasan itu. Kamu sekalian menyaksikan itu semua. Malaikat kami sangat dekat dengan roh anda daripada anda sendiri, tetapi kamu tidak mengetahuinya. Mereka itu kini menuju ke tempat perhimpungan besar, sedangkan kamu lalai dan tidak berdaya apa-apa lagi. Di sanalah kamu akan menghadapi mahkamah zat
yang maha bijaksana dan kamu akan menerima pembalasan. Seterusnya kita masuk bab al-ahkam syar'iyyah. Al-hukm al-awwal hal fi qasam haqiqi. Wa ma hiya tariqatu hadha al-qasam? Ikhtilaf al-mufassirun fi qawli ta'ala fala uqsimu. وكيف نجمع بين هذا اللفظ الذي صورته نفي القسم وبين قوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم الذي هو صريح في إثبات القسم على عدة الأقوال. ألف قال بعضهم وهو الجمهور إن اللا زائدة زيدت للتأكيد مثلها في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب حديث 29. وقال آخرون إن اللا هنا هي لام القسم أشبعت فتحتها فتولدت الآلف نظير الآلف في قول الشاعر أعوذ بالله من المقرب ويكون معنى الآية لا أقسم. وهذا الرأي ضعيف لأن النحاة يقولون إذا كان الفعل مستقبلا في حيز القسم وجب الاتصال النون توكيد به وحذفها ضعيف جدا تقول مثلا لأفعلن ومثله قول تعالى وتالله لأكلن أصنامكم الأنبياء 57 ولا تقولوا لأفعلوا. وقال الآخرون هي للنفي وهو نفي لمحذوف هو ما كان يقوله الكفار إن القرآن سحر أو شعر أو كهانة ويكون حاصل لمعنى لا صحة لما يقولون أقسم بمواقع النجوم ويكون الأمر في نافيا لكلام سابق وابتدالا بالكلام المستأنف. وهذا الرأي ضعيف أيضا لأن النحاة يقول إن الاسم لا وخبرها لا يصح حذفهما إلا إذا كان في جواب السؤال ثم إنه في مثل هذه الحالة يتعين العطف بالواو كما يقال هل شفي فلان من مرضه فيقال لا واشفاه الله إلى آخر. واختاروا فخر الرازي رأيا آخر خلاصة أن لا نافية باقية على معناها وأن في الكلام مجازا تركيبيا وخلاص المعنى أن نقول لا حاجة إلى القسم لأن الأمر أظهر وأوضح من أن يقسم عليه. وهذا الرأي جميل لأنه لا يراد به نفي القسم حقيقة بل إشارة إلى أنه من الجلاء والوضوح بحيث لا يحتاج إلى القسم. Al-ahkam syar'iyyah, hukum yang terkandung dalam ayat tersebut. Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam ayat tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, alif, sumpah dan tata caranya. Di dalam ayat yang sedang dibahaskan ini, ada satu masalah, iaitu apakah di dalam ayat ini terdapat sumpah yang sebenar? Lalu jenis sumpah seperti apakah ini? Dalam perkara ini, para ahli tafsir berbeza pendapat tentang memadukan antara kalimat la uqsimu, yakni aku tidak bersumpah, yang bentuknya menafikan sumpah, dengan kalimat wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim, dan sebenarnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, yang secara jelas mengatakan sumpah. Di antara pendapat yang ada ialah yang pertama, jumhur mengatakan bahawa huruf la di situ sekadar tambahan untuk penekanan,
Yang seperti ini sama dengan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, li'alla ya'lama ahlul kitab. Ditetapkan pemberian yang demikian kepada kamu supaya golongan ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani yang menentang Islam, mengetahuinya. Al-Hadid 29. Kalimat li'alla ya'lama yang semula berarti supaya tidak tahu, berubah maknanya menjadi supaya tahu. Itu kerana huruf la di sini merupakan tambahan dan penekanan sehingga tidak perlu lagi diertikan. Kedua ulama yang lain berpendapat bahawa huruf la di sini adalah huruf lam dengan arti kata lain, sumpah yang sedikit dipanjangkan fathahnya sehingga memunculkan alif. Ini sama seperti syair a'udzubillahi biminal maqra. Aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kalajengking. Di sini perkataan al-aqrab, kalajengking, ditambah alif sehingga berbunyi panjang aqrab, padahal seharusnya cukup pendek sahaja, aqrab. Demikian juga kalimat la aqsimu yang sedianya cukup pendek, iaitu la aqsimu, tetapi pendapat ini sangat lemah kerana seluruh ahli nahwu berpendapat bahawa apabila fi'il, yakni kata kerja, itu sendiri dalam konteks sumpah, maka harus ditambahkan nun di belakangnya yang disebut sebagai nun takkid. Contohnya la'af'alanna, sebagaimana yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa tallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkan, yakni rumah berhala ini. Al-Anbiya 57. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan la akidanna, bukan la akida. Yang ketiga, sedangkan ulama yang lain mengatakan bahawa huruf la pada ayat ini adalah la nafi, la yang bermaksud tidak, dengan adanya perkataan yang dipadamkan selepasnya sebagai sanggahan terhadap orang kafir yang menuduh Al-Quran sebagai sihir. Al-Quran itu adalah syair dan Al-Quran itu adalah buatan tukang tenun. Jadi lengkapnya erti ayat ini menurut versi ini ialah tidak demi tempat-tempat beredarnya bintang-bintang. Pendapat ini juga sangat lemah sebab seluruh ahli nahwu berpendapat bahawa isim dan khabar tidak boleh dibuang kecuali jika ia merupakan jawab kepada satu soalan. Misalnya, apakah fulan sudah sembuh daripada sakitnya? Dijawab, belum, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Keempat, lain lagi Imam Fakhrul Razi. Beliau berpendapat lain. Pendapatnya ini dapat kami ringkaskan, iaitu huruf la di sini tetap nafi, yakni berarti tidak. Tetapi dalam susunan firman Allah Subhanahu wa taala tersebut ada majaz tarkibi, yakni susunan yang mempunyai arti yang bukan sebenar. Sehingga artinya adalah sebagai berikut. Tak perlu bersumpah kerana masalahnya sudah cukup jelas. Pendapat ini sangat bagus kerana perkataan tidak tersebut bukan meniadakan sumpah yang sebenarnya, tetapi merupakan isyarat bahawa persoalan Al-Quran itu sudah cukup jelas sehingga tidak diperlukan sumpah lagi. Yang seterusnya, al-hukmus tsani. Mal muradu bil kitabil maknun fil ayatil karimah. اختلاف مفسرون في المراد بالكتاب المكنون، فقيل هو اللوح المحفوظ، ومعنى أنه مكنون أي أنه مستور عن الأعين لا يطلع عليه إلا بعض الملائكة كجبريل وميكائيل عليهما السلام. وقيل إن الكتاب لا يراد به اللوح المحفوظ، وإنما يراد به القرآن الكريم يعني المصحف. فهذا القرآن العظيم كما أنه محفوظ في صدور، كذلك هو المسجل في السطور، كما قال تعالى
fi as-suhufil mukarramah. Abasa 13. Wa ala hadha tafsir yakunu ma'na maknunin ay annahu mahfuz min at-tabdil wa at-taghyir wa yakunu ala hadd qawlu ta'ala inna nahnu nazzalna 'ala az-zikra wa inna lahu lahafizun. Al-Hajj ayat 9. Maksud kitab yang terpelihara. Yang kedua, maksud kitab yang terpelihara. Dalam permasalahan ini, para ulama ahli tafsir berbeza pendapat, iaitu yang pertama, ada yang berpendapat bahawa maksudnya ialah lahful mahfuz, lauhul mahfuz. Sedangkan arti maknun ialah tertutup daripada penglihatan mata yang hanya diketahui oleh beberapa malaikat sahaja seperti Jibril dan Mikail. Kedua, sedangkan ahli tafsir yang lain berpendapat bahawa maksudnya ialah mushaf dalam kedudukannya yang sangat agung itu. Ia dihafal dalam hati, juga tertulis dalam lembaran-lembaran. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala fi suhufin mukarramah. Yakni ayat-ayat suci itu tersimpan dalam naskah-naskah yang dimuliakan. Abasa 13. Dalam pengertian kedua ini, maka arti maknun dalam ayat di atas ialah terpelihara daripada pergantian dan perubahan. Ini selari dengan apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna az-zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Al-Hajj ayat 9. Berakhirlah saya di sini. Saya serahkan kepada bab saya dah berakhir. Saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Farhanah binti Ramli, nombor matrik D1931194. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada al-hukmu as-salis, iaitu ma'al muradu min qawlihi ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun. Awalan, ikhtilafu al-mufassirun fi at-tamiru fi hazihi al-ayatu karimah wa huwa qawluhu ta'ala la yamassuhu. Hal huwa raji' illa al-Qur'anu al-azim amma illa al-kitabu allazi huwa ala ar-ra'i ba'dihi al-luh al-mahfuz. فإذا أعيد الضمير على القرآن الكريم يكون المراد من قوله تعالى لا يمسه أي لا يمس هذا القرآن إلا الطاهر من الحديث الأصاعن والأكبر، ويكون النفي على معنى أنه لا ينبغي أن يمسه كما في قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية. سورة النور آيات الثالث. ثانيا، ويرى البعض أن اللا نهية وليس نافية وضمة التي فيه للاتباع لا للإقراء، والذين قالوا إن المراد باللفظ هو اللوح المحفوظ فسروا المطهرين بالملائكة واستدلوا بقوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. سورة عباس آيات 13 إلى 16. فقالوا هذه الآية تشبه تلك فالمراد بها إذن الملائكة. Maksudnya di sini ialah yang dimaksudkan dengan makhluk yang bersih suci. Apakah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci. Yang pertama maksudnya ialah jika kembalinya itu kepada Al-Quran, maka maksud kalimat tersebut bahawa Al-Quran itu tidak boleh dipegang kecuali oleh orang yang suci daripada hadas besar ataupun kecil. Selain itu, ia juga bererti Al-Quran itu tidak layak disentuh melainkan oleh orang yang suci.
Ini sama sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Az-zani la yankihu illa zaniyah. Maksudnya, lelaki yang berzina iaitu lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina. Maksud yang kedua, dikatakan bahawa huruf ia di sini ialah nahiyah, iaitu larangan, dan dammah pada perkataan yang masuk sekadar ibtidak, bukan menurut i'rab. Mereka yang mengertikan kitab sebagai Lahul Mahfuz menafsirkan perkataan mutahharum, iaitu orang-orang suci, ialah malaikat. Penafsirannya tersebut dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharatin biaidi safaratin kiramin bararah. Maksudnya di sini, dia itu dalam lembaran-lembaran yang mulia, yang terangkat dan disucikan, yang berada di tangan iaitu malaikat yang pulang pergi, yang mulia lagi baik. Seterusnya, mereka mengatakan bahawa ayat ini sama dengan ayat di atas, maka maksudnya di sini ialah sama. Seterusnya, kita akan masuk kepada al-hukmu ar-rabi', iaitu ma huwa hukmu massa al-mashaf asy-syarif. Awalan, Al-Quranul Karim kitabullah al-muqaddisu yujibu ta'adiyamihi wa ihtiramihi wa man ta'adiyamihi wa ijlahi alla yamassuhu ila at-tahiru wa mas'ala adamu jiwas massa al-mashaf lil muhadisu amru yakadu bijami'i alaihi al-fuqaha wa man ajazahu minal al-fuqaha fa innama ajazahu litarurah at-tahlimu wa tahlim fal muhadis wal janbi wal ha'is wan nafasa kulli haula'i yahramu alaihim massa al-mashaf li'adami at-tahirah. Saniyan, Ra'ai Ibnu Tiyamiyah rihimahullah istidal Ibnu Tiyamiyah ala al-hikmu asy-syar'i min wajhi latifu faqala inna al-ayati tadallu ala al-hukmu min babi al-isyarah fa iza kana Allah tabaraka wa ta'ala bighairi anna al-mashaf al-mutahharah fil masa'i la yamassuha illa al-mutahharuna fal-mashaf fal-sahaf allati bi'aidina kazalika yanbaghi alla yamassaha illa tahiru. Intahi. Salisan, akhwalu hadza huwa al-haqqu allazi yanbaghi at-takhwil alayhi wa huwa ittifaq alayhi al-fuqaha min haramat massa al-mashaf asy-syarif biduni at-tahirah. Maksudnya di sini ialah apakah hukum menyentuh mushaf Al-Quran. Yang pertama ialah tidak diragui lagi bahawa Al-Quran adalah kitabullah yang suci yang perlu dihormati. Salah satu bentuk penghormatannya iaitu tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Sehingga masalah ini bolehnya menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang berhadas itu hampir telah menjadi ijma' fuqaha. Yang kedua, sedangkan menurut fuqaha yang membolehkannya itu hanyalah kerana dalam keadaan terpaksa, misalnya ketika belajar atau mengajar. Sehingga dengan demikian, setiap orang yang berhadas sama ada kerana junub, haid, nifas ataupun batal wuduknya diharamkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Ini disebabkan mereka dianggap tidak suci. Maksud yang ketiga ialah dalam masalah ini Ibnu Taymiyah berdalil ayat tersebut menunjukkan satu hukum dengan jalan isyarat, iaitu apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan bahawa mushaf yang suci di langit itu tidak akan tersentuh melainkan oleh orang-orang suci, maka mushaf yang di tangan kita iaitu di dunia sekarang ini pun demikian halnya, iaitu tidak boleh disentuh melainkan oleh orang yang suci. Seterusnya, penulis Al-Sabuni mengemukakan dalam masalah ini pendapat Ibnu Taymiyah tersebut adalah yang benar dan harus dijunjung tinggi, dan itu pula yang disepakati oleh para fuqaha, iaitu diharamkan untuk menyentuh mushaf Al-Quran tanpa bersuci.
Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada al-hukmu al-khamis, iaitu ma hiya al-hikmatu min al-qismu. Jarat al-adat inda al-arabi an yastakmalu al-qismu inda iradatu tawakid al-kalam wal Qur'anul Karim nazala bil lughatu al-arabi wa qad kanat ayatihi al-karimah tahwi anwa'an min al-qismu wa daruriyan min tafannani al-badi'i fi tawakid al-kalam wa laysa al-muradu min al-qismu isabatu ad-da'wi fad-da'awi laha min yasbita laha ma yasabatiha min an adilah al-qatariyah allati sabatatu an tari'u al-hajatu wal burhan. Maksudnya di sini ialah apakah hikmah daripada sumpah. Hikmahnya di sini ialah orang-orang Arab biasa mempergunakan sumpah jika hendak menguatkan ucapannya, sedangkan Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab yang diantaranya ayat-ayatnya banyak berisi sumpah dengan pelbagai jenisnya serta seni yang indah yang semuanya itu menguatkan ucapan. Jadi yang dimaksudkan dengan sumpah di sini ialah bukanlah untuk menguatkan dakwaan, kerana dakwaan-dakwaan itu dapat dikuatkan dengan dalil-dalil qat'i melalui hujah dan bukti. Kemudian yang dituju dalam perkataan tersebut mungkin mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran dan mungkin juga yang mendustakannya. Adapun bagi yang telah beriman tidak perlu dengan bersumpah, kerana dia sendiri yang telah yakin terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sedangkan pihak yang mendustakan justru tidak akan membenarkan ayat-ayat tersebut tanpa sumpah. Setelah dalil-dalil yang dikemukakannya itu tidak lagi meyakininya, dengan demikian maka sumpah yang dimaksudkan adalah demi menguatkan ucapan. Seterusnya kita akan masuk kepada al-hukmu as-sadis, iaitu ma hiya anwa'u al-qismu al-muzakkara fi al-Qur'anul Karim. Awalan, waraddu al-qismu fi al-Qur'anul Karim ala adwa'u adidah wa durabbi syatta imma min nahiyah al-qismu nafsihi aw min nahiyah al-muqassimu alaih. ثانيا فجاء الخصم بالذات العلية مثل قوله تعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سورة الزاريات آيات 23. وقوله فوربك لنسألنهم أجمعين. سورة الحجر آيات 92. ثالثا وجاء القسم بإشياء من خلاقه سبحانه مثله والتين والزيتون. سورة التين آيات 1. وقوله والشمس وضحاها. سورة الشمس آيات 1. وقوله تعالى والفجر وليال عشر. سورة الفجر آيات 1 إلى 2. رابعا وجاء القسم بالقرآن الكريم مثل قوله تعالى صاد والقرآن ذكرى. سورة الصاد آيات 1. وقوله تعالى هم والكتاب المبين. سورة الزخرف آيات 1 إلى 2. وقوله تعالى قاف والقرآن المجيد. سورة القاف آيات 1. Yang maksudnya di sini ialah bentuk-bentuk sumpah dalam Al-Quran. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada beberapa jenis sumpah yang ada kalanya dari segi sumpah itu sendiri dan ada kalanya dari segi sasaran sumpah tersebut. Yang pertama di sini ialah sumpah dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Contohnya, fawarabbis samaa'i wal ardi innahu lahaqqun misla ma annakum tantiqun. Maksudnya di sini, maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang tersebut itu tetap benar, tidak patut diragu-ragukan sebagaimana tidak sepatutnya diragukan.
benarnya kamu dapat berkata-kata. Surah Al-Zariyat ayat 23. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhanmu, kami akan menyoal mereka, iaitu yang kafir itu, semuanya pada hari kiamat kelak. Surah Al-Hijr ayat 92. Seterusnya, sumpah dengan nama makhluknya. Misalnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Wattini wassaitun, maksudnya demi buah tin dan zaitun. Surah At-Tin ayat 1. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wasyamsi watduhaha, maksudnya demi matahari dan cahayanya yang terang benderang. Surah Asy-Syam ayat 1. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wal fajr walayalin ashr, maksudnya demi waktu fajar dan malam yang 10, iaitu yang mempunyai kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fajr ayat 1. Seterusnya yang kedua, sumpah dengan Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Shad wal Qur'ani zikra, maksudnya demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Surah Al-Sad ayat 1 hingga 2. Seterusnya kita akan masuk kepada Al-Hukmu As-Sabi', iaitu hal yajuzu al-qasmu bighairillah subhanahu wa ta'ala. Awalan, ijma'u al-ulama ala hurmatu al-qasmu bighairillah subhanahu aw sifatin min sifatihi ta'ala. Saniyan, liqauluhu sallallahu alaihi wasallam, Man kana halifan falyahlif billahi aw falyazal. Haza بالنسبة للخلاق. أما بالنسبة للخلاق فله أن يقسم بما شاء من خلاقه، لأن في القسم بشيء تنبيها إلى عظمته وأهميته. والله سبحانه وتعالى قد أقسم بكثير من الآيات كما مر معنى تنبيها إلى شرفها وما هواتي من إبداع وإتقان، ليكون ذلك دليلا على عظمة خلاقها جل وعلا. ثالثا وقد قال صلى الله عليه وسلم, إن الله ينهاكم أن تحلفوا ببائكم من كان halifan falyahlifu billahi aw falyazar. Maksudnya di sini sumpah dengan nama selain Allah. Di sini ialah para ulama telah sepakat tentang diharamkannya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan salah satu sifat di antara sifat-sifatnya. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man kana halifan falyahlif billahi aw falyazal. Maksudnya, sesiapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan asma Allah Subhanahu wa taala atau tinggalkanlah sumpah itu. Larangan sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala ini adalah untuk makhluk, sedangkan bagi Khaliq Allah Subhanahu wa taala, maka dia boleh sahaja bersumpah dengan makhluk untuk menunjukkan kebesaran pada pentingnya sesuatu tersebut. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan makhluknya dalam beberapa ayat sebagaimana yang kita sebutkan terdahulu, yang bererti menunjukkan keagungan dan kehebatan makhluk tersebut sebagai bukti atas kebesaran penciptaannya. Seterusnya Rasulullah SAW juga bersabda, Innallaha yanhaakum an tahlifu bibaikum man kana halifan falyahlif billahi aw falyazal. Maksudnya ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kamu bersumpah dengan nama ayah-ayah kamu. Barang siapa yang hendak bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala atau tinggalkanlah sumpah itu. Baiklah, seterusnya kita akan masuk kepada ma turshidu hilai al-ayatul karimah. Awalan, al-qasmu bin nujum wal iflaki tanbiyahi ala izamati al-qalaq.
المدبر الحكم الذي إبداع هذا اللكن. ثانيا القرآن كلام الله ليس بالشعر ولا بالسحر ولا كهانة بل تنزيل الحكيم العالم. ثالثا الكتاب العزيز لم تتنزل به الشياطين وإنما تنزلت به الملائكة الطاهر فلا ينبغي أن يمسه إلى الطاهرة. رابعا القرآن المسؤول عن التبديل والتغيير محفوظ عن الباطل لأن الله تعالى قد تكفل بحفظه. Maksudnya di sini ialah kesimpulannya. Yang pertama, bersumpah dengan bintang-bintang dan falak adalah untuk menunjukkan kebesaran penciptaannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Tuhan Maha Bijaksana dan menciptakan alam semesta ini. Seterusnya, Al-Quran adalah kalamullah, bukan syair, bukan sihir dan bukan tenung. Tetapi Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Zat yang Maha Bijaksana, iaitu Al-Hakim, lagi Maha Tahu, iaitu Al-Alim. Seterusnya, turunnya Al-Quran tidak bawa oleh syaitan, tetapi dibawa oleh malaikat yang suci. Justru itu tidak dapat disentuh melainkan oleh yang suci. Kesimpulan yang terakhir ialah Al-Quran terjaga daripada perubahan dan pergantian dan daripada segala bentuk kebatilan, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menanggung atas pemeliharaannya itu. Seterusnya yang terakhir iaitu hikmah at-tashrif. Awalan, Al-Quranul Karim kitabullah al-majid wadastuwarahu ila ibadihi wa wahiyahi al-manzul ala qatama al-mursalin sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhiru al-kitabu al-musawiyah nuzulan as-samawiyah nuzulan wa ashrafiha mikanah wa manzalah awda'a fihi manzluhu hidayatu al-bashariyah wa sa'adati al-insaniyah wa ja'alahu nuran wa diya'i lil alamin. Thaniyan wa man haqqu hadza al-Qur'anu al-majid an yuqdamu wa man wajibu al-muslim an yutabba'uhi fi hiyatihim wa an yahluwahu mahallu as-sadaratu min anfusihim tilawah wa amalan wa tatabi'an liyas'adawa kama sa'ad aba'uhum min qabli. Salisan wa man tu'azimi al-Qur'anul Karim alla yamassuhu al-insanu illa 'ala at-tahira li'annahu kalamullah wa kalamullahu 'azimu bi'azamatillah fala yasihu lil mu'min an yatasahil fi amrihi wa an yamassahu biduni wadu'i faqad kitabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyatihi li'amuru bin hazami wa an la yamassu al-Qur'anu illa tahir wa kafa bita'azim ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam li'amru al-Qur'anu ta'adiyaman wa kafa bi biyanihi biyanan. Maksudnya di sini ialah hikmah pensyariatan hukum. Hikmahnya di sini ialah yang pertama, Al-Quran Al-Karim adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang agung, undang-undang untuk umat manusia yang diwahyukan kepada Rasul terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang berkedudukan bertertinggi sebagaimana pemimpin manusia untuk mencapai kebahagiaan manusia sendiri, juga sebagai cahaya yang menyinari alam semesta. Maka sebagai hak Al-Quran yang agung ini ialah ia harus mendapatkan penghormatan daripada kaum muslimin dalam bentuk penerapan hukumnya dalam kehidupan mereka dan ditempatkan dalam hatinya, sehingga dari hati mereka keluarlah Al-Quran itu, sama ada berupa bacaan, pengalaman maupun penerapan. Dengan begitu, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang pernah dialami oleh para pendahulu mereka.
Seterusnya, termasuk peragungan Al-Quran ialah tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan bersuci, sebab ia adalah kalamullah, sedangkan kalamullah adalah agung sesuai keagungan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Justru itu tidak layak seorang mukmin meremehkan masalah ini dan tanpa wuduk dengan mudah menyentuhnya. Rasulullah SAW dalam surat wasiatnya kepada Amr bin Hasmi tegas-tegas mengatakan, wa an la yamassa al-Qur'anu illa tahirun. Maksudnya, dan hendaklah tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan orang yang suci. Kiranya telah cukup bukti betapa penghormatan Rasulullah SAW kepada Al-Quran, dan kiranya itu sudah cukup menjadikannya keterangan yang sangat jelas. Baiklah, setakat ini sahaja pembentangan saya dan rakan saya tentang tajuk Hurumat Mashu al-Mashaf. Semoga apa yang disampaikan oleh kami dapat memberikan manfaat kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.